Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Harenti Jumetusen. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Tahlil. Penggunaan teknologi baharu diuji dalam pembaikan jalan raya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berkenan berangkat ke majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah diadakan di Kubah Makam Diraja. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Mei Jejar Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Sirajah Khatib Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Duli Yang Teramat Mulia kemudian menjurus aing asah-asahan ke atas makam almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Beberapa lagi isu dibahaskan pada hari ke-6 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Penggunaan teknologi baharu dalam membaik pulih jalan raya dan tindakan menangani masalah buli dalam kalangan pelajar antara tumpuan perbahasan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara yang meneruskan sidangnya bagi hari ke-6 hari ini. Sidang mula-mula mendengarkan pertanyaan jawab lisan mengenai usaha Kementerian Pembangunan dalam membaik pulih jalan raya. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, menjelaskan sebanyak 29.5 juta ringgit diperuntukkan melalui 18 projek bagi kerja-kerja penurapan dan membaik pulih jalan raya di seluruh negara melalui peruntukan belanjawan tahunan, perbelanjaan berulang-ulang dan rancangan kemajuan negara. Ia adalah sebagai respons soalan daripada Yang Berhormat Abang Amran bin Haji Maidin, Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An dan Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman. Di samping langkah tersebut, Kementerian
Pembangunan juga sedang menguji penggunaan beberapa teknologi baharu dalam kerja pembaikan jalan raya, iaitu bahan turapan inovatif dan sebagainya. Hasrat kita adalah bagi kerja-kerja pembaikan di masa depan dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan kos efektif. Kaedah ini mula diuji cuba di Jalan Utama Menteri pada masa ini. Juga dijelaskan kerja-kerja pemotongan rumput dan pembersihan jalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman. Kementerian Pembangunan telah memperuntukkan sebanyak 4.4 juta dolar Brunei khusus untuk kerja-kerja pemotongan rumput dan pembersihan jalan di seluruh negara. Skop kerja ini merangkumi pemotongan rumput secara berkala di tepi jalan raya dan lebuh raya, pemotongan dahan pokok yang boleh menutup pandangan, serta pembersihan sisa dan tanah yang boleh menjejaskan permukaan jalan atau sistem perparitan. Mengenai pelan induk yang menyelaras inisiatif projek hijau, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan pelan bersepadu yang dikenali sebagai Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP yang diperkenalkan pada tahun 2022. Negara berjaya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau melalui pelaksanaan strategi-strategi BNCCP pada tahun berikutnya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah mengongsikan pencapaian itu sebagai respon kepada soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Momin. BNCCP ini juga adalah selaras dengan usaha negara dalam membangunkan hala tuju yang lebih jelas bagi menyahut cabaran inspirasi net zero menjelang tahun 2050. Dalam tempoh 4 tahun sejak BNCCP diperkenalkan, berbagai langkah mitigasi telah dilaksanakan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Ini pula penjelasan mengenai isu penyediaan bekalan tenaga elektrik yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Isa bin Pangeran Haji Aliuddin. Sarana sistem bekalan tenaga elektrik di negara Brunei Darussalam kekal mampu memenuhi permintaan tenaga elektrik semasa. Bukan sahaja untuk keperluan rakyat dan penduduk di negara ini, malahan bagi mendukung aktiviti-aktiviti perekonomian negara, termasuk pelaburan langsung asing, khususnya yang mampu menjana nilai KDNK yang tinggi bagi negara. Berkaitan isu buli, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh pula menjelaskan Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang menetapkan garis panduan serta tata cara tindakan di peringkat sekolah untuk menangani isu buli dan penyalahgunaan dadah. Kenyataan Menteri Pendidikan itu sebagai respon bagi soalan Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad. Pertama, menjalani internal suspension di peringkat sekolah selama 5 hingga 10 hari persekolahan. Kedua, pelajar dikehendaki untuk menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi kesalahan dan mematuhi peraturan di hadapan ibu bapa, penjaga dan pihak sekolah. Ketiga, ibu bapa, penjaga juga dikehendaki menandatangani surat persetujuan untuk membenarkan anak atau anak di bawah jagaannya menjalani tindakan-tindakan yang dikenakan oleh pihak sekolah. Keberkesanan program Galas Insan Nasionalisme Intelektual dan Stabil (GINIS) dan peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut dikongsikan sebagai menjawab pertanyaan Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Pihin Orangkai Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Soyoy bin Haji Osman.
Penilaian mendapati lebih daripada 60% pelajar memberikan respon sangat setuju bahawa inisiatif Guinness ini telah meningkatkan kesedaran mengenai perkara-perkara negatif, mendidik pelajar tentang nilai murni serta mengurangkan pengaruh negatif yang boleh menjejaskan disiplin dan keselamatan di sekolah. Tahap keaktifan kumpulan PIBG pada tahun lepas adalah 81%. Kementerian Pendidikan akan terus menyediakan platform komunikasi yang lebih berkesan untuk memastikan kerjasama yang lebih erat agar PIBG dapat terus menyokong usaha mencegah dan menangani isu buli yang memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat. Dalam kenyataan Menteri mengenai usaha mewujudkan alam siber atau digital yang lebih selamat pula, Yang Berhormat Perdana Datuk Seri Setia Syamhari bin Perdana Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan pelaksanaan Perintah Pelindungan Data Peribadi 2025 akan dijalankan secara berperingkat khususnya dalam memberi tempoh tangguh selama setahun bagi pematuhan secara keseluruhan perintah tersebut. Perintah ini adalah penting kerana aspek digital data policy dan governance adalah di antara pemboleh strategik atau strategic enabler di dalam perjalanan transformasi digital negara Brunei Darussalam, seperti mana yang juga dikenal pasti di dalam Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. Perintah ini adalah juga merupakan pelengkap kepada garis pandu pengkongsian data di kalangan jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan yang sudah diperkenalkan pada tahun 2023. Perintah Pelindungan Data Peribadi 2025 ini adalah bertujuan untuk menangani keperluan dasar, perundangan dan rangka kerja kawal selia bagi perlindungan data peribadi dan urus takbir data, yakni data governance di kalangan organisasi bukan kerajaan dan sektor swasta. Mengenai status penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam dan perancangan kerapan mengenainya, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui Jabatan Pengangkutan Darat sedang giat mengusahakan penyediaan sistem pengangkutan awam yang dihasratkan selamat, efisien, berjadual dan selesa kepada pengguna. Pelaksanaannya akan memberi tumpuan kepada 3 perkara, iaitu meningkatkan ketersambungan dan kebolehpercayaan rangkaian laluan bas utama. Kedua, penambahbaikan dan peningkatan liputan teksi dan perkhidmatan berkongsi tumpangan atas permintaan. Dan ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi untuk memantau pergerakan kenderaan dan kemudahan penumpang melalui pemakaian sistem pengurusan pengangkutan pintar. Usaha membina rumah-rumah baharu untuk memenuhi permintaan rakyat yang berkelayakan antara yang dibincangkan semasa perbahasan peringkat dasar. Menteri Pembangunan menjelaskan beberapa projek perumahan utama telah dan sedang dilaksanakan termasuk projek RPN Kampung Lugu Fasa 2 dan projek RPN Tanah Jambu Fasa 7. Kementerian juga merancang beberapa projek perumahan baru di bawah RKN 12, antaranya termasuk rancangan perumahan negara Kampung Lumut Fasa 7 di daerah Belait, rancangan perumahan negara Kampung Rimba Fasa 6 di daerah Brunei Muara, rancangan perumahan negara Kampung Selambigar. Projek-projek ini kini sedang berada di peringkat awal kajian reka bentuk dan kajian tapak. InsyaAllah setelah melalui proses perancangan perinci dan mendapat kelulusan yang diperlukan, pembinaan akan dimulakan secara berperingkat-peringkat. Pelaksanaan salah satu projek flagship di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang akan dikenali sebagai Brunei Identity Digital, ringkasnya Brunei ID, antara yang diketengahkan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi pada perbahasan peringkat dasar. Antara hasrat utamanya adalah bagi penyediaan satu digital credential untuk mengesahkan identiti individu apabila membuat transaksi atau urus niaga
secara digital atau dalam talian dengan cekap, mudah dan selamat. Fasa percubaan atau trial rollout bagi Brunei Identity Digital ini insya-Allah akan dijalankan dalam waktu terdekat selama 6 bulan. Dalam ulasan berkaitan Kertas Cadangan Rang Undang-Undang 2025 Pembekalan 2025-2026 Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Jabdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menggariskan beberapa usaha diberi fokus bagi perancangan pelaksanaan program dan inisiatif peruntukan termasuk usaha dalam mendukung pertumbuhan dan peningkatan industri sektor makanan. Menjamin sekuriti makanan negara, ianya bukan sahaja memfokus kepada usaha-usaha untuk meningkatkan keluaran dari aktiviti-aktiviti keluaran premier, tetapi juga memfokus kepada usaha-usaha untuk meningkatkan keluaran dari aktiviti industri pemrosesan dan nilai tambah berasaskan pertanian dan perikanan. Isu memperkasa penglibatan belia dalam ekonomi dan memaksimumkan penggunaan kompleks sukan pula dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai respons kepada Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye dan Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin. Belia terus menjadi keutamaan melalui pelbagai inisiatif latihan kemahiran, kepimpinan, jati diri, inkubator keusahawanan serta pemberian micro grant bagi meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang bermakna dan juga memulakan usaha perniagaan. Beberapa padang bola sepak atau kompleks sukan yang berpotensi telah pun dikenal pasti untuk dibukakan tawaran bagi projek penswastaan kepada pihak swasta atau organisasi tertentu bagi tujuan aktiviti sukan, kejohanan serta program pembangunan sukan yang lebih sistematik. Semasa sesi perbahasan hari ini, beberapa ahli yang berhormat yang dilantik juga mengajukan beberapa soalan tambahan antara dibangkitkan kualiti kerja membaik pulih jalan raya dan keadaan jalan di pendalaman terlalu rendah. Terima kasih yang dipertuanya di daerah Belait, Jalan Labi. Impak pembangunan perniagaan tempatan kepada peluang pekerjaan. Impak yang projek-projek yang diselarakan itu. Terima kasih. Dan jumlah paling ramai kes buli setakat ini antara lelaki dan perempuan. Berlaku di peringkat pengajian tinggi dan juga di kalangan student perempuan atau lelaki. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung pada hari Sabtu 8 Mac pukul 9.30 pagi. Laporan harian mesyuarat boleh diikuti pada setiap malam. Bagi rakaman bahagian 1 pada pukul 9 malam dan bagi rakaman bahagian 2 pada pukul 11 malam melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan RTB Go. Bersempena Hari Al-Azhar Asy-Syarif sedunia yang diraikan pada 7 Ramadan setiap tahun, Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam mengadakan majlis doa kesyukuran petang tadi di Masjid An-Naim, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancor, Mengkubau. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi Lembaga Penasihat Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Majlis diisikan dengan sesi ceramah dan diselajurkan dengan penyampaian derma
kepada anak-anak yatim terdiri daripada kalangan alumni Al-Azhar dan penduduk kampung Pancor Mengkubau. Juga diadakan penyerahan wakaf berupa kerusi lantai bagi masjid berkenaan. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bertadarus Al-Quran dan diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim sempena bulan Ramadan. Majlis tersebut diadakan di Hospital Pengira Muda Mahkota, Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah, tutup petang tadi. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Umar Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 4 orang anak yatim daripada warga kaki tangan hospital berkenaan. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan bersempena bulan Ramadan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis pembukaan tadarus sempena bulan Ramadan. Majlis tadarus ini dikendalikan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri bertempat di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang, daerah Tutong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufyan bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Di majlis ini, sumbangan wakaf berupa 1 unit mikrofon dan 1 unit pencetak bagi kegunaan masjid disampaikan. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan tadarus Al-Quran. Juga mengadakan majlis serupa rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Tutong. Majlis diadakan di Masjid Kampung Penapar, Mukim Tanjung Maya. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Salminan bin Haji Borod, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan bacaan tahlil dan penyampaian wakaf berupa barang keperluan masjid. Ia diteruskan dengan penyampaian derma kepada beberapa orang anak yatim di kampung berkenaan. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC serta jabatan dan agensi pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis pembukaan tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung petang tadi di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa, Brunei. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan. Majlis diikuti dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Majlis dikelolakan oleh Jabatan Penerbangan Awam Kementerian berkenaan. Dalam usaha mendekati masyarakat dari pelbagai peringkat dan latar belakang kehidupan, Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong mengadakan projek Infak Ramadan 3.0 sempena Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-41 pagi tadi.
10 orang terdiri daripada golongan asnaf fakir miskin yang berdaftar di Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Kementerian Hal Ehwal Agama menerima sumbangan berupa makanan dan barang keperluan asasi harian. Projek bertujuan memperoleh keberkatan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda di samping berkongsi rezeki bersama golongan yang memerlukan. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun ke atas sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Perusahaan Katabi Mala yang terletak di Kuala Abang, Jalan Layong Tutong dikenakan denda kompaun sebanyak RM1,000 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.